Assalamualaikum buat Encik Haji Ainul Amriz Ismail dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang kesan teknologi terhadap diri anda. Nama saya Maisarah binti Maliki, nombor matrik saya 199810. Perkenalkan rakan-rakan saya yang akan bersama dengan bual bicara pada hari ini, uh, Muhammad Haziq Syari, Muhammad Faiz Abdul Munir dan juga Muhammad Syahrizal Mat Amin. Kesan teknologi. Semua di sini tahu kan teknologi sangat berkaitan dalam kehidupan seharian kita. Apakah itu teknologi? Apa yang anda faham tentang teknologi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asalkan apa yang saya faham tentang teknologi, teknologi merupakan satu perspektif yang luas. Teknologi adalah sinonim untuk dikaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan, penggunaan alatan dan jentera yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Apakah maksudnya menjadi cantik? Apakah cantik pada anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dengar? Apa yang saya maksud menjadi cantik pada diri saya ialah perkara yang menyedapkan mata memandang. Okay. Boleh jadi wanita, boleh jadi gadget atau sebagainya. Dari sudut gadget, benda yang cantik ni contoh aksesori dia. Bila orang cakap beli kat mana? Cantik kamu beli gadget, itu pandang saya memang cantik. Kalau dia sudut gitu kan. Okay. Terima kasih Haziq. Bagaimanakah cantik tadi boleh dikaitkan dengan teknologi? Jika tadi Haziq telah berikan sedikit contoh, mungkin Faiz boleh tambahkan sedikit mengenai melalui perspektif Faiz sendiri. Okay, bagi saya cantik itu kalau dikaitkan dengan teknologi ni saya boleh kaitkan dengan spesifikasi teknologi tersebut. Mungkin juga dengan AI iaitu artificial intelligence pada teknologi itu yang akan membuatkan teknologi itu semakin canggih. Pada saya itu adalah satu yang buatkan teknologi itu cantik kepada saya. Itu saja. Betul, saya setuju. Memang kebanyakannya golongan lelaki sendiri memang sukakan kecantikan dari segi teknologi. Sebagai contohnya PS5, bukan? Permainan video seperti PUBG, Mobile Legend. Kita akan beralih kepada soalan seterusnya, iaitu apakah masalah teknologi yang anda sering hadapi di rumah, Faiz? Terutama sekali aktiviti harian yang melibatkan teknologi. Setakat ini masalah yang saya hadapi di rumah tak banyak kerana capaian internet di rumah saya juga baik dan sangat membantu saya untuk teruskan kehidupan seharian saya lah. Apakah masalah teknologi yang anda sering hadapi ketika membuat aktiviti sosial? Sebagai contohnya sewaktu lepak atau keluar bersama rakan-rakan ataupun sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan. Teknologi kalau sewaktu berada di luar bersama kawan-kawan, tentunya kekuatan line tu aku cakap Kekuatan rangkaian. Kekuatan rangkaian internet di sesuatu kawasan. Kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia slow sikit. Jadi itu memberikan saya satu masalah lah. Lagi satu, kalau berada di luar kita kekurangan bateri. Itu jadi pun saya perlukan teknologi seperti power bank untuk memudahkan saya di luar.
Betul? Ah. Terima kasih Syah. Soalan seterusnya akan saya ajukan kepada Haziq. Apakah masalah teknologi yang anda sering hadapi ketika anda belajar, khususnya sewaktu pembelajaran jarak jauh, seperti waktu sekarang ini dijalankan, pembelajaran jarak jauh ini lebih dikenali sebagai online distance learning ataupun ODL lah. Apakah antara masalah yang anda hadapi? Masalah yang saya hadapi, yang kerap sekali yang saya hadapi adalah masalah rangkaian internet lah. Sebagai contoh, apabila saya sudah masuk dalam sesuatu aplikasi seperti Google Meet, Zoom ataupun Webex, di pertengahan perjalanan tu dia akan automatik terkeluar sendiri. Tak tahulah antara masalah saya ataupun kawasan rumah lah. Sebab kadang-kadang benda ni kerap berlaku. Kalau bukan di rumah, di luar pun sama. So bila benda-benda ni berlaku, dia amat menyukarkan saya untuk memahami subjek yang dia pelajari lah. Masalah yang lain juga seperti laptop lah, kadang-kadang membuat masalah. Terima kasih. Ya, seperti masalah audio kurang jelas seperti sekarang. Ya, Zik. Okey, Syah. Apakah kesan penggunaan teknologi terhadap keluarga? Bagaimana teknologi ini menambah baik urusan rumah tangga atau hubungan kekeluargaan? Apakah kesan teknologi Terhadap keluarga, ya betul. Okey. Kesan yang pertama ialah dia memudahkan urusan harian untuk keluarga saya. Seperti contoh, penggunaan vacuum, dia memudahkan kita untuk membersihkan rumah dibandingkan dengan menyapu. Dia teknologi vacuum menggunakan kurang tenaga lah jika dibandingkan dengan lagi satu, kalau kita guna mesin basuh lagi mudah. Apakah kesan penggunaan teknologi terhadap masyarakat? Bagaimanakah penggunaan ini mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan ramai orang? Sebagai contohnya acara-acara yang melibatkan ramai orang lah, yang melibatkan masyarakat. Contoh, bagi saya, aktiviti yang boleh melibatkan ramai orang sekarang ni, sebab sekarang ni musim COVID-19. So, kita tak boleh nak keluar. So, dengan teknologi ni, kita boleh eratkan silaturahim. Bagi contoh, menggunakan aplikasi Google Meet. Contoh, kalau kita nak adakan meeting atau mesyuarat yang urgent, kita boleh melakukan di alam maya. So, benda-benda ni tak ada alasan lagi kalau kita nak berjumpa. Apakah kesan penggunaan teknologi terhadap pembelajaran? Adakah ianya memudahkan urusan anda sebagai seorang pelajar? Adakah anda rasa ODL lebih baik berbanding belajar secara bersemuka? Okey, bagi saya kesan teknologi kepada pembelajaran ni berbeza kepada setiap pelajar kerana terdapat segelintir pelajar yang berada di kawasan pedalaman, di kawasan yang tidak mempunyai rangkaian internet yang kuat akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran subjek tertentu. Ini akan membuatkan mereka sukar untuk memahami subjek yang mereka belajar. Dan kalau bagi yang pelajar yang mempunyai rangkaian internet yang kuat, sememangnya tak menjadi masalah kepada mereka lah. Jadi kalau macam memudahkan urusan seorang pelajar tu, bagi saya bergantung juga kepada golongan tadilah. Kalau bagi yang mempunyai rangkaian internet yang sukar, mereka mungkin menghadapi masalah ketika contohnya seperti ketika peperiksaan
pertengahan atau akhir tahun, akhir semester, mereka susah untuk menghantarkan jawapan mereka. Dan ini akan kadang-kadang kalau macam masalah teknikal juga akan menyebabkan mereka untuk tak dapat langsung untuk hantarkan jawapan mereka kepada pensyarah mereka. Jadi kalau untuk bersemuka dengan ODL ni, saya rasa bagi saya secara bersemuka adalah lebih baik kerana setiap pelajar dapat memberikan pandangan mereka di dalam kelas dengan lebih mudah, dan juga pensyarah juga dapat melihat reaksi pelajar ketika dalam kelas. Ya, saya pun rasa toleransi amat penting dalam belajar jarak jauh inilah. Okay, soalan terakhir saya ialah, bagi kalian, adakah orang yang berbeza mempunyai perspektif yang berbeza-beza mengenai teknologi? Kenapa? Orang yang berbeza perspektif ni bagi saya untuk golongan muda dan golongan tua lah. Kerana orang muda sekarang lebih gemar untuk menggunakan teknologi berbanding orang tua yang kadang-kadang bagi mereka teknologi ni menyusahkan mereka. Mereka tidak tahu menggunakan teknologi. Walaupun mereka belajar, besok mungkin mereka lupa, dan ini akan membuatkan mereka tidak menggunakan teknologi. Tetapi bagi orang-orang tua yang berada di bandar, kebanyakan mereka akan menggunakan teknologi lah berbanding dengan yang berada di luar bandar. Okay, terima kasih buat rakan-rakan saya pada hari ini yang sudi meluangkan sedikit masa untuk menyertai saya dalam temu bual pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum.